Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kesempatan untuk bertemu sambung perbincangan buku Qaulul Mufid kita. Saya ingat 1/3 dekat nak masuk 1/2 lah kot rasanya kot. Tak apa, kita ada 20 tahun lagi. Slow-slow tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Baik, pada kali terakhir kita berhenti di muka surat 238, 238, iaitu perbincangan berkenaan bab dia. Kalau ikutkan bab sini, bab larangan menyembelih di tempat penyembelihan bagi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau dekat tempat tu tempat penyembelihan untuk berhala kan, untuk tempat-tempat mensyirikkan Allah, maka ada larangan daripada Nabi SAW untuk kita pun nak menyembelih kerana Allah pun, tapi kita menyembelih dekat tempat yang disembelih binatang untuk tujuan menghampirkan diri pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa? Sebab ni di antara perkara dalam bab menjaga hati, kita kata ini adalah amalan-amalan keagamaan yang menyerupai perbuatan orang-orang musyrik. Okey, kita dalam bab-bab dengan orang musyrik ni memang sebagaimana saya ingat Prof. Yusuf Qaradawi, dia bincangkan berkenaan perkara ni. Dia kata yang benar-benar jelas larangan kita untuk menyerupai orang-orang musyrik, yang jelas betul tu adalah dalam bidang apa dia? Dalam bidang keagamaan seperti akidah dan juga amal ibadah. Yang tu memang tak boleh sama langsung. Sebab tu kita alhamdulillah orang Islam, kita berdoa dengan menadah tangan. Kita tak ikut orang Kristian berdoa berpegang tangan macam tu. Ataupun kita tak ikut orang Buddha lepas jangan ada doa lepas solat kita zikir guna jari lagu tu kan. Dia duk gitu. Kita tak tiru. Kita tak buat benda tu. Sebab apa? Sebab itu adalah amal ibadahnya orang-orang musyrik. Jadi ini termasuk dalam hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dalam kaum tu. Makna tashabbaha tu apa maknanya? Kalau kita tengok syarah hadis tu, man tadayyana biqaumin, barang siapa yang mengamalkan amal agama dia yang menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka kata Nabi SAW, dia pun termasuk dalam golongan tu juga. Okey, jadi disebabkan atas dasar yang sama juga, kalau kita ni ada haiwan nak menyembelih, kita pergi bawa ke Tok Pekong, tak boleh. Bawa ke kuil Hindu, kata ustaz, saya niat menyembelih ni kerana Allah, tak boleh. Okey, sebab yang pertama dia menyerupai, dan begitu juga antara hikmahnya adalah kita takut dalam usaha kita, walaupun asalnya nak menyembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi takut tiba-tiba kan apa dia, syaitan menyusupkan niat hati kita kan. Waktu nak menyembelih tu dia kata, kita ni depan patung Shiva ni, kita sembelih untuk Shiva, berak sembelih, sudah kerja. Okay, jadi takut jadi macam tu, maka tak boleh untuk berbuat sedemikian. Okey, apa kaitan dia dengan Masjid Dirar ni? Okey, nanti kita tengok apa dia punya kaitan dia. Kat sini dia sebut muka surat 238 tu, Masjid Dirar ni minggu lepas sempat kita cerita sikit. Apa dia Masjid Dirar? Masjid Dirar ni adalah masjid yang secara umumnya, kat sini ada cerita detail ya. Tapi secara umumnya Masjid Dirar ni adalah gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sahabat radhiyallahu anhum terhadap masjid yang didirikan oleh orang munafik. Okey, hak ni bukannya masjid sahabat buat, hak ni siapa buat? Orang munafik buat. Dan di mana dia buat Masjid Dirar ni? Dia buat berdekatan dengan Masjid Quba. Okey, Masjid Quba ni dekat mana? Masjid Quba ni sangat-sangat berhampiran dengan bandar Al-Madinah, Madinatul Munawwarah. Okey, dan Masjid Quba ni dibina oleh Nabi SAW sewaktu baginda berhijrah ke Madinah. Dan ni salah satu sunnah Nabi SAW. Kalau baginda musafir daripada jauh, baginda akan berhenti di luar sikit daripada luar bandar Madinah
untuk bermalam ataupun berehat kat situ dulu. Okey, selalunya Nabi SAW yang pertama dia berhenti untuk berehat dulu, satu. Lepas tu kedua, dia tak suka untuk balik ke bandar Madinah dalam hari dah masuk malam. Sebab tu kita pun, kalau kita ni pun musafir, kalau nak ambil sunnah ni pun bagus, jayid kata, iaitu kalau kita rancang balik kampung tu jumpa mak ayah kita, elok kita rancang sampai tu pada waktu siang, kalau elok pagi kata. Okey, sebab apa? Sebab waktu malam adalah waktu orang berehat, betul tak? Jadi waktu orang berehat itulah, waktu mak ayah kita dah balik baring itulah, dah nak tidur pukul 11 ke 12 itulah, kita pergi kerja orang tua tu, bangun aku sampai, tak bagus lagu tu. Sebab tu Nabi SAW dia suka kalau dah malam tu dia tidur luar Madinah, esoknya baru dia berangkat masuk dalam bandar Madinah. Okey, jadi apa kaitan dengan Masjid Quba ni? Waktu baginda SAW berhijrah, sebelum masuk ke dalam bandar Madinah, baginda berhenti dekat Quba. Okey, baginda duduk berapa hari kat situ? Baginda duduk 3 hari. Dan sewaktu duduk 3 hari inilah ayah kepada Safiyah binti Huyai Al-Akhtab radhiyallahu anha, waktu inilah ayah Safiyah ni, iaitu Huyai Al-Akhtab ni, dia rancang dengan dia punya abang ke adik, saya tak tahu lah, sebab dalam bahasa Arab dia tak ada abang atau adik, dia ada akhun dia. Akhun ni saudara kan, saudara lelaki. Dia rancang dengan adik-beradik lelaki dia, ada seorang ni, untuk pergi ke Quba dan intai cara ibadah Nabi SAW masa kat Quba lah. Dia baginda tak tahu. Okey, apa tujuannya? Sebab mereka ni daripada bangsa Yahudi, mereka nak tengok tanda kerasulan tu ada tak pada Nabi SAW. Dan kemudian ada tak? Ada, kata. Lalu bila Huyai Al-Akhtab ni balik ke rumah dia, kemudian adik dia ni, adik ke abang saya tak pasti, tanya pada dia, macam mana kamu tengok Muhammad ni tadi ada tak tanda-tanda dalam Taurat tu? Dia kata sah, tak diragukan lagi, memang itulah orangnya, kata. Sebab cara dia rukuk sebiji macam Taurat sebut, kata. Cara macam dia sujud macam Taurat sebut, perilaku dia, cara dia bercakap, cara dia berjalan sama macam sebut dalam Taurat. Lalu abang dia tanya, habis tu kita nak buat macam mana? Dia dah sampai kat Madinah ni, kita perlu menentangnya sehabis-habisnya. Gila Yahudi ni, apa? Benda dah sama macam dalam Taurat lah. Okey, kat mana peristiwa ni terjadi? Dekat Quba. Ala kulihan, nak dipendekkan cerita, setelah berada 3 hari di Quba, baru Nabi SAW masuk ke dalam bandar Madinah. Maka tempat ataupun masjid yang baginda bina di Quba itu masih lagi kekal sampai sekarang. Okey, jadi golongan munafik ni, apa yang mereka cuba buat? Mereka buat Masjid Dirar tu berdekatan dengan Masjid Quba tu, dengan tujuan nak bawa orang lari daripada Masjid Quba tu. Okey, dia makmurkan Masjid Dirar tu, buat bagi elok dan sebagainya, dengan harapan orang tak pergi ke Masjid Quba, orang pergi ke Masjid Dirar ni. Okey, jadi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ni, lalu digelar sebagai Masjid Ad-Dirar. Sebab apa? Yang pertama, disebabkan tujuan dia, dirar ni maksudnya apa? Mudarat. Okey, jadi dia dirikan masjid itu dinamakan Masjid Ad-Dirar sebab tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan kemudaratan terhadap Masjid Quba. Wa iyazubillah. Jadi tak mahu orang pergi ibadah kat Masjid Quba, baik kat masjid dia. Satu. Kemudian yang kedua, digelar juga Masjid Dirar disebabkan masjid itu adalah tanda kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana memang di dalamnya dinyatakan kekufuran. Sebabnya orang-orang yang mendirikan masjid tu dan aktif di sana adalah orang-orang siapa dia? Orang-orang munafik. Jadi mereka ni yang membina tempat ibadah ni, dan tujuan tempat ibadah tu dah orang munafik yang buat, maka tujuan dia bukan beribadah pada Allah, bahkan kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dua. Kemudian yang ketiga, dia kata memecah belahkan barisan orang mukmin agar orang yang tadinya solat di Masjid Quba sebanyak 1 atau 2 saf, maka diharapkan tinggal setengah saf, lalu yang lainnya solat di masjid lain iaitu Masjidud Dirar. Syariat mempunyai pandangan untuk mempersatukan orang mukmin. Masya-Allah tuan-tuan. Syariat ni ataupun kehendak agama ni, agama suruh kita bersatu tuan-tuan. Agama bukan suruh kita pecah belah. Sebab tu saya setuju perkataan Datuk Dr. Zul kita. Dia kata apa? Dakwah ni apa dakwah? Dakwah ni kita ajak orang beriman. Bukan kita kata hampir sana, aku ikut suka aku. Dia bukan macam tu.
Dakwah ni kita ajak orang mari beriman, sebab syariat suruh kita bersatu. Okey, jadi sebenarnya tuntutan ilmu tu dan dakwah sepatutnya lebih menghampirkan saf muslimin, bukan lebih kepada memecah belahkan saf muslimin. Yang ni perkara yang kita kena ambil iktibar daripada Masjidul Dirar. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat masjid ni sebab apa? Berdirinya masjid ni bertujuan untuk memecah belahkan saf-saf muslimin. Masya-Allah. Sehingga kan ada tempat-tempat yang dalam negara, berdekatan dalam negara pun sampai ke tahap solat itu pun memang kalau satu puak tu memang solat kat situ je, ada. Tak mau sebut tapi ada. Orang tanya ni kenapa solat tarawih tapi cuba masjid lain ke? Cuba masjid ni, cuba masjid ni, cuba masjid ni. Wallahi bukan buat cerita, memang sungguh kata. Kenapa tak pergi masjid ni, duduk kat solat masjid ni setiap kali Ramadan? Sebab masjid ni je amalan Tuhan terima. Hak lain tu bid'ah, Ustaz. Subhanallah. Ada. Benda ni berlaku dalam negara, bukan melawak, memang berlaku dalam negara. Yang ni sama macam Masjidul Dirar kan. Jangan solat situ, solat sini. Solat situ tak sah, solat situ tak sah. Solat kat sini saja hak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab solat kat sini mendapati sunnah Nabi, hak lain tu bid'ah, tak diterima. Ni dalam negara ada berlaku macam tu. Okey, jadi ni benda-benda yang kita kena tengok. Syariat suruh kita mempunyai pandangan untuk menyatukan orang mukmin, bukan untuk memecah belahkan saf orang-orang Islam. Okey, baik-baik perkara tu. Kemudian yang keempat, dia kata ni kisah dia. Dia katakan dijadikan tempat untuk menunggu kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Masya-Allah. Maknanya Masjid Dirar ni dia jadi tempat perhimpunan. Siapa yang ada komplot terhadap bandar Madinah, mari datang bincang kat sini. La haula wala quwata illa billah. Dia punya parlimen dia pun ada juga kat sini kan. Ada yang berpendapat seorang lelaki pergi ke Syam, namanya Abu Amir, seorang yang fasik, dan antara dirinya dan orang-orang munafik terjalin kontrak ataupun perjanjian secara rutin melalui persuratan. Lalu mereka mendirikan Masjid Dirar atas arahan Abu Amir. Abu Amir ni kat mana? Dekat Syam. Jadi mereka tulis surat, macam mana ni kita nak lawan Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Macam mana strategi kita apa semua. Lalu Abu Amir ni mencadangkan buat satu masjid dengan tujuan nak bawa orang lari daripada Masjid Quba. Subhanallah. Lalu mereka buat masjid tu. Lalu mereka berkumpul di sana, mereka berhimpun di Masjidul Dirar ni untuk apa? Untuk merancang makar dan tipuan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat seperti yang mereka inginkan. La haula wala quwata illa billah. Dia kumpul kat masjid, bagus dah. Tapi dia kumpul kat masjid tu, macam mana kita nak menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Ya, makar ni maksud dia makar ni perkataan Arab. Saya tak tahulah bahasa Hindu ada ke tak. Tapi makar ni maksudnya perancangan jahat. Perancangan jahat. Mereka berjumpa kat Masjid Dirar ni untuk merancang jahat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sesungguhnya bersumpah kami tidak mengkendaki selain daripada kebaikan. Dekat sini ada dua perkara kita dapat belajar. Okey, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang munafik ni bila dia buat Masjid Dirar tu, dia tanya, kenapa kamu buat masjid ni? Kenapa kamu buat untuk merancang sekian-sekian, ikat perjanjian sekian-sekian, kata nak menjauhkan orang daripada sekian-sekian. Lalu orang munafik mereka bersumpah kami tidak mengkendaki melainkan kemaslahatan, melainkan kebaikan untuk ramai orang. Masya-Allah. Okey. Jadi kat sini ada dua benda kita boleh belajar. Yang pertama apa dia? Bahawasanya orang-orang munafik itu bersumpah palsu. Apa yang mereka sumpahkan tu tak kena dengan apa yang mereka niatkan dalam hati. Okey? Apa yang mereka sumpahkan tak sama dengan niat hati. Dan bersumpah palsu itu adalah sebahagian daripada al-kabair, iaitu dosa-dosa besar. Okey, macam mana kita tahu orang munafik ni bersumpah palsu sedangkan urusan hati itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Tu soalan dia. Dekat ini pasal Sabtu kan. Semalam dekat Ijtima' Jumaat, sebelum tu pun ada kami bincangkan di kelas tafsir berkenaan dengan kita ni dekat atas dunia ni. Kita bukan nak kalau kita nak menjatuhkan hukum ke atas seseorang, walaupun hukum ni hak ulul amri lah, bukan kita lah, tapi penilaian kita adalah perkara yang berkaitan apa yang diucapkan oleh seseorang ataupun apa yang dilakukan oleh seseorang. Dua tu je.
Adapun apa yang disimpan oleh seseorang dalam hati, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu Asy-Syafi'i rahimahullah dia selalu sebut kenaan perkara ni. Dia kata nahkum bizawahir wallahu ya'lamu sarair. Apa maksud dia? Maknanya kita cuma berhukum dengan perkara zahir. Kalau seorang tu lidah dia ucap saya kufur dengan Allah, yang tu boleh jatuh hukum kat dia sebab dia sebut. Nampak tak? Okey. Ataupun dia buat perkara yang merosakkan akidah dia. Dia pun pergi beribadah macam orang bukan Islam. Orang Hindu mandi susu, dia pun mandi susu juga. Oh, berat danah lagu tu, betul? Dia buat perkara-perkara yang jelas menunjukkan tanda kekufuran. Yang tu perlu dihadapkan atas masalah disiplin akidah lah, kalau saya boleh guna perkataan tu kan. Tapi dari sudut masalah hati, kita tak tahu. Sebab hati hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang terkenal, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yang mana waktu dia berperang tu, dia kejar ligan seorang ni, dia nak tetak pedang dia, kawan tu kata stop. Dia tak kata stop lah bahasa saya. Dia kata berhenti, kata saya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia ngucap dua kalimah syahadah. Lalu Samah ni pun dia rasa macam kawan ni ngucap syahadah duk takut pedang aku kot. Dia libas kawan ni, mati kawan tu. Lepas dia dah bunuh kawan tu, dia kata dia rasa tak sedar hati. Dia pergi kat Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW marah pada dia. Nabi kata hal syaqaqta qalbi, kamu dah belah ke dada dia sampai kamu nampak dia betul-betul tak beriman. Okey, jadi sebab tu walaupun definisi iman itu 3, iaitu ikrar dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, betul. Tetapi dari sudut keduniaan, seseorang itu cuma dinilai melalui 2 perkara yang dizahirkan saja, iaitu perkara yang disebut ataupun perkara yang dia buat. Adapun urusan hati itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dasar itulah Nabi SAW melarang sahabat untuk memerangi orang munafik. Sebab bab hati itu bab siapa? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Okey. Jadi berbalik pada sini, soalan dia dekat sini, mereka bersumpah. Orang munafik ni mereka kata sesungguhnya kami bersumpah kami tidak mengkehendaki apa pun selain kebaikan. Dia kata. Tapi pengarang ni kata Syekh Utsaimin, itu adalah sumpah palsu daripada orang munafik. Jawabnya, macam mana kita nak tahu? Bukan jawab, soal dia. Soal dia, macam mana kita nak tahu yang mereka ni sumpah palsu? Okey, jawabnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesaksian pada kita, yang mana Allah kata, dan Allah menjadi saksi bahawa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Okey, jadi dalam kes ni kita kata, dalam kes Masjid Dirar, orang munafik yang mendirikan Masjid Dirar, mereka bersumpah palsu. Orang kata macam mana kamu tahu? Macam mana ustaz tahu? Sedangkan urusan hati ni milik Allah. Kita kata dalam kes ni sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi saksi bagi kita. Allah menyaksikan bahawa mereka bersumpah palsu. Okey, itu satu. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi, di antara sifat munafik juga adalah perbuatan-perbuatan yang mereka buat. Mereka tak kata mereka nak buat jahat, tuan-tuan. Yang ni satu benda yang selalu saya ajak tuan-tuan dan puan-puan, kita muhasabah diri kita. Mereka tak kata bila dibuat Masjid Dirar ni, bukan jawapan mereka macam ni. Kotlah Nabi SAW tanya, yang kamu buat Masjid Dirar ni sebab apa? Dok, kami ni munafik, kami saja nak buat jahat. Dia tak jawab macam tu. Okey? Malahan selalu saya sebut, setiap orang jahat mesti ada dia punya alasan tersendiri dia yang menjustifikasikan dia punya perbuatan dia. Mesti punya. Hatta kalau memang dah didapati bersalah kat penjara, masuk penjara pun, tuan-tuan pergi buat interview kat penjara pun, dia akan kata dia tak salah tak, tuan-tuan? Saya selalu ulang kisah saya pergi buat lawatan, sempat jugalah 2 kali tak silap, pergi ke pusat 2-3 kali juga dah, pergi ke pusat correctional tu, bersembang dengan warden-warden kat situ. Ada sekali tu ketua warden tu, saya tanya, kata ada tak orang yang masuk kat sini? Saya tanya, ada tak orang yang masuk kat sini yang dah bersalah pun, dia dah, mahkamah dah pati dia bersalah pun, dia dah masuk dalam penjara 5-6 tahun pun, kalau tanya dia kata bukan salah dia, kawan dia buat naik dia lah, ni apa semua. Ada tak? Dia kata bukan ada ustaz, hampir semua. Hampir semua kata. Ini manusia, tuan-tuan. Hatta orang yang ditangkap disebab memperkosa dia punya cucu dia sendiri pun, tanya yang hang buat kerja binatang tak buat ni pasal apa? Dia kata dia kan cucu saya, ikut suka saya, nak guna macam mana? La haula wala quwata illa billah. Syaitan. Itu tujuan utama tulisan Talbisul Iblis tu, nak menceritakan perkara ni.
Okey, hatta orang munafik yang ada perancangan jahat terhadap baginda Nabi SAW pun, kita tanya pada mereka, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata kami ni memang jahat, kami memang nak jatuhkan negara Islam Madinah. Dia tak sebut macam tu. Dia kata yang kami nak sesungguhnya adalah kebaikan. Okey, jadi ni sifat manusia, tuan-tuan. Setiap perkara-perkara dosa yang dilakukan mesti ada alasan untuk menjustifikasikan apa yang dia buat. Yang ni kalau kita faham betul-betul, kita duduk, kita cuba muhasabah diri kita, cuba kita tanya satu soalan, benda-benda yang saya buat setiap hari ni dari sudut ibadah, dari sudut amal soleh dan sebagainya, adakah saya pasti semua benda saya buat ni betul, ataupun ada benda-benda ni bisikan syaitan saja? Cuba tanya diri kita. Sebab kita takut benda tu kita sangkakan baik, tapi rupanya benda yang kita buat tu lebih banyak mudarat berbanding dia punya manfaat dia. Okey, jadi ni benda-benda yang macam mana nak jaga benda ni, dia berbalik pada niat hati juga. Innamal a'malu binniat. Kalau niatnya baik, insya-Allah dia punya perbuatan dia boleh jadi baik. Okey. Baik, kemudian disebut sini Allah memberikan kesaksian atas kedustaan mereka kerana apa yang mereka sembunyikan dalam hati tidak dapat diketahui melainkan oleh Allamul Ghuyub yang Maha mengetahui perkara yang gaib, seakan-akan apa yang tersimpan dalam hati mereka adalah sesuatu yang kasat mata bagi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar orang yang pendusta. Okey. Kemudian ini dari segi bahasa saya tak masuklah. La taqum fihi abada, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu semua berdiri di dalamnya untuk selama-lamanya. Abada, selama-lamanya, maknanya menunjukkan bahawasanya masjid itu memang tak boleh tukar jadi masjid elok. Sebab Allah kata abada, sampai bila-bila. Okey, maknanya Masjidul Dirar tu memang masjid yang memang tak boleh masuk sampai bila-bila. Sebab apa? Dia punya asas pembinaan tu pun memang bukan berdasarkan pada asas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi asas dia apa? Asas dia kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh macam tu. Kemudian firman Allah, la masjidun ussisa ala taqwa, iaitu masjid yang telah diasaskan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan ni? Masjid Quba. Yang mana Masjid Quba tu didirikan oleh Nabi SAW. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Untuk mendirikan solat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba itu lebih layak untuk kamu solat di dalamnya berbanding Masjid Dirar tu. Okey, jadi Masjid Dirar tu tak boleh ada. Tak silap saya ada sebahagian riwayat sebut Nabi SAW mengarahkan Masjid Dirar untuk diroboh, untuk dibakar. So dia memang dah tak boleh solat kat situ sampai bila tadi. Itu benda yang mendatangkan mudarat saja, tak boleh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna ayyatatahharu, mereka ingin membersihkan diri, iaitu orang yang solat di dalam Masjid Quba ni, masjid yang diasaskan berdasarkan ketakwaan pada Allah. Orang di dalamnya ingin membersihkan diri mereka. Kat sini dikata, sebagaimana firman Allah tentang orang munafik, kelak mereka akan bersumpah pada kamu dengan nama Allah apabila kamu kembali pada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka kerana sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka adalah neraka Jahannam. Najis apa, tuan-tuan? Ya, dia ni ada, ini dalam ilmu fiqh dia panggil dalil-dalil yang sahih walakin ghairu sarih. Sahih ghairu sarih. Apa maksud dia? Sahih maksudnya dalilnya sahih. Ada tak dalil yang menyebutkan berkenaan orang musyrik dan orang munafik itu adalah najis? Ada tak dalil sebut macam tu? Ada? Sahih tak? Sahih. Sebab apa sahih? Sebab Quran sebut sahih. Ini bukannya sebutan ulama. Memang Quran sebut. Okey, ada tak dalil yang menyebut orang musyrik ni dan orang munafik ni najis? Ada tak dalil sebut? Ada. Maka kita kata sahih. Dalil itu sahih. Walakin ghairu sarih. Tetapi walaupun dalil itu sahih, darjat dia sahih, tetapi dia tidak sarih. Maksudnya kehendak ayat tu kita tak berapa nak faham. Adakah Allah Subhanahu wa taala nak maksudkan orang musyrik tu badan dia najis? Sebab Allah kata sesungguhnya musyrik itu najis. Faham tak? Jadi adakah Allah Subhanahu wa taala nak maksudkan dia punya badan tu najis? Kalau badan dia najis, maknanya kalau kita jumpa orang bukan Islam, kita salam,
Kena basuh tangan. Basuh tangan. Yalah zaman virus ni sebab takut virus. Ini maksudnya di atas dasar kalau kita sentuh dia, kotlah tangan dia tengah basah ke apa kan. Kita sentuh dia, masuk dalam masjid, solat tak sah. Sebab apa? Sebab dalil Allah Subhanahu Wa Taala kata orang musyrik itu najis. Sama juga dengan orang munafik. Okey? Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dengan perkataan najis tu, itu yang kita sebut dalam fiqh, dia punya dalil dia sahih tetapi tidak sarih. Sarih ni maksudnya tak berapa jelas apa yang dia nak daripada ayat tu. Okey? Wallahu alam, kalau ikutkan pandangan jumhurul ulama, najas yang dimaksudkan dengan musyrikin dan munafik itu adalah akidahnya, bukan badannya. Akidahnya bukan badannya. Apa bukti dia Ustaz? Bukti dia senang je. Orang munafik pada zaman Nabi izin tak masuk solat dalam Masjid Nabawi? Izin? Betul tak? Kalau najis mesti Nabi SAW kata, hak boleh masuk Masjid Nabawi ni sahabat munafik tunggu luar. Mesti Nabi SAW sebab macam tu, betul tak? Tapi orang munafik ni diizinkan untuk masuk dalam masjid. Bahkan orang bukan Islam pun sekiranya ada hajat. Okey, ada hajat keperluan, contohnya dia nak jumpa pemimpin Islam ke, ada program ke apa ke, diizinkan tak untuk dia masuk masjid? Ya, diizinkan untuk masuk masjid. Boleh, tak ada masalah. Bahkan sebahagian menggalakkan untuk dia tengok cara ibadah orang Islam. Nabi SAW pun waktu ada orang nak bunuh dia pun, dia ikat kawan tu dekat dalam tiang Masjid Nabawi, kata. Sehingga akhirnya orang tu masuk Islam. Okey, jadi wallahu alam, ini memang masih khilaf, tetapi saya lebih pada pandangan orang bukan Islam sekiranya ada hajat keperluan dan kita pun yakin dia takkan buat mudarat pada masjid tu, maka diizinkan untuk dia masuk dalam masjid. Okey, tapi kalau dia ni memang dah terkenal, memang dia ni ustaz, dia ni berapa banyak dah masjid, dia masuk dalam masjid malam-malam dia pergi conteng grafiti dalam masjid, tu tak boleh bagi. Yang tu dah jelas dah dia punya mudarat dia. Ataupun dia ni dah terkenal, dia ni orang bukan Islam, selalu mencuri. Saya dapat tahu semalam masjid Simpang 4 kita kena, la ilaha illallah, berapa kali juga orang kena pecah kata duit dia apa. nak cerita bab talbis iblis. Kalau orang yang kita tangkap tu, katalah orang yang buat tu kita dapat tangkap, kita kata yang kamu curi duit masjid kenapa? Susah sangat minta lah kata imam, contoh kan. Dia akan kata apa? Saya sebab ada pengalaman. Dia kata masjid ni milik semua orang Islam, jadi saya tengah dalam keadaan keperluan, duit ni ikut suka saya nak ambil. Nampak tak? Dia mesti ada dia punya pemikiran tu yang justifikasikan walhal dia buat benda tu terang-terang dalam curi. Kamu ada masalah, jumpalah tuan imam, ataupun barangkali minta bantuan maid ke apa, banyak benda lah boleh buat daripada hampir pecah tempat apa tabur masjid tu kan. Tapi mesti ada dia punya justifikasi tu, mesti ada. Baik, balik pada sini, maka najis yang dimaksudkan tu adalah najis apa? Najis dalam bentuk akidah, bukan najis dalam bentuk badan dia, tubuh badan fizikal dia, yang tu bukan, tapi dia najis dalam bentuk akidah. Okey, baik. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, yatatahharu ni ada pelbagai. At-tahuru fil Islam ataupun kebersihan dalam Islam, paling kurang ada 3 kebersihan. Okey, kebersihan dalam Islam paling kurang ada 3 kebersihan, dan 3 jenis kebersihan ni dikaitkan dengan masjid kalau tak ada masalah. Yang pertama, kebersihan daripada sudut fizikal. Okey, sebab orang masuk masjid ni tak boleh dalam keadaan berhadas. Okey, tak boleh dalam keadaan berjunub. Hadis Nabi SAW, jangan kamu masuk melalui kawasan masjid melainkan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Nabi SAW kata jangan orang yang berjunub masuk ke dalam kawasan solat masjid ni melainkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kenapa melainkan Ali bin Abi Talib, tuan-tuan? Orang lain tak boleh, Ali tak apa. Sebab apa? Sebab Ali khilafah Rasulullah. Tu jawapan Syiah. Kenapa? Faham tak dia punya tu? Semua orang kalau keadaan berjunub, Nabi SAW tak bagi lalu masuk dalam masjid, melainkan siapa? Melainkan Ali bin Abi Talib. Sebab apa? Siapa tahu jawapan dia? Sebab rumah dia dalam masjid, sebelah rumah Nabi SAW. Kalau dia dalam keadaan berjunub, tak dapat lalu masjid, dia tidur mana? Tidur luar. Itu dia punya cerita dia. Simple je. Sebab rumah dia dalam masjid, sebelah daripada rumah baginda Nabi SAW, maka dia boleh lalu dalam kawasan masjid. Baik, tu yang pertama. Kebersihan dari sudut fizikal, bersih daripada hadas sama ada kecil atau besar. Satu. Kemudian yang kedua, at-tahur juga yang dimaksudkan dalam Islam adalah tuhuratul qalb.
ataupun kebersihan hati kita. Hak ni lagi susah. Kebersihan hati kita daripada sifat hasad, betul tak? Kebersihan hati kita daripada rasa tidak senang dengan perkara-perkara yang disebut oleh Allah dan Nabi SAW. Kebersihan hati kita daripada sifat dengki, kebersihan hati kita daripada sifat malas. Kan ada Nabi SAW ajar doa daripada 8 sifat negatif tu, kan? Sunat banyak kali baca doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dengan Engkau daripada kemurungan dan juga kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung dengan Engkau daripada rasa lemah, tak berdaya dan juga malas. Itu kebersihan hati dah tuan-tuan. Ni awak ni tak siap pergi masjid, malas gilah mandi pergi masjid solat maghrib, malas lepas tu dengar kuliah, malas nyakit hati tu tuan, semua benda malas. Okey, wa a'udzubika minal jubdi wal bukh, aku berlindung dengan Engkau daripada sikap sikap bakhil, sikap kedekut dan juga bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung dengan Engkau daripada ditenggelami oleh hutangku. Maknanya hutang banyak sangat sampai tak larat nak bayar, betul kan? Waktu satu, dan juga diperkatak-katikkan manusia, dipermainkan oleh manusia. Dalam doa tu banyak sifat-sifat negatif yang dikaitkan dengan sifat hati, masalah hati. Jadi orang yang pergi ke masjid ni, yang kita boleh faham kat situ, orang yang pergi kat masjid ni insya-Allah orang-orang yang terhindar daripada sikap-sikap tu. Okey, kat mana baru ni saya cerita, saya punya guru seorang, ada orang datang tanya pada dia berkenaan, ustaz, masalah anak saya ni, kenapa anak saya ni keras kepala, tak dengar cakap, umur dah lanjut dah, umur 16, 17, 18 macam tu, tapi keras kepala, tak dengar cakap. Kata, apa nasihat guru saya? Dia kata, bawalah dia pergi ke kuliah-kuliah dekat masjid. Orang tu tanya, kata, kuliah apa? Kuliah akhlak ke apa? Tak kira kuliah apa, kuliah Quran ke, kuliah apa, tafsir ke, fiqh ke apa, tak kisah, bawa lah, dia kata. Lalu dia bawa sungguh. Alhamdulillah, lebih kurang 5-6 bulan lepas tu dia datang, dia kata alhamdulillah, nasihat yang sangat berguna, anak dia dah jadi lembut hati, dah mudah dengar cakap, kata. Sebab apa? Sebab majlis zikrullah adalah majlis yang menyucikan hati, tuan-tuan. Majlis ilmu zikrullah ni tak semestinya zikir-zikir tu, tak, tetapi dimaksudkan dengannya juga adalah majlis-majlis yang memberikan peringatan, tazkirah macam ni, cakap berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan Nabi SAW. Majlis-majlis macam ni melembutkan hati, melembutkan jiwa, walaupun tajuk dia bukan cara melembutkan hati, walaupun bukan macam tu. Okey, sebab apa? Sebab itu semua sikap negatif hati kita, dan masjid ni tempat untuk nak disucikan perkara-perkara tu. Okey, itu kena faham. Yang tu dua. Kemudian yang ketiga, apa dia at-tahur fil Islam, kebersihan dalam agama Islam. Yang ni saya ambil point daripada seorang profesor dekat masa kami kat UAE tu, Profesor Sanu Kutub. Saya memang suka betul dengar dia punya khutbah. Dia ni, tuan-tuan dan puan, dia kepakaran dia dalam fiqh dan usul fiqh, dan dia punya, dia orang Gini Afrika, kan, tapi dia punya bergeliganya otak dia. Dia dapat profesor masa umur dia 38 tahun. Masa umur dia 38 tahun dia dapat profesor. Jadi ada sekali tu dia naik atas mimbar, saya pun tengok, oi, Prof Sanu kata, ni hak yang terkenal sangat ni, dengar sekali dia cakap. Sekali dia sebut, dia bagi khutbah, dia kata, saya nak sampaikan hari ni, tajuk khutbah hari ni berkenaan kebersihan dalam Islam. Kita dengar, elah, tuhur ni aku tahu, kata. Duk istinja apa semua. Rupanya dia kata tuhur dalam Islam ni ada 3. Yang pertama berkenaan kebersihan fizikal, waktu saya tak mahu sebut, waktu masjid ngajar setiap hari dah, dia kata. Macam mana cara istinja, macam mana cara bersih apa semua, waktu dah belajar dah. Yang kedua dia kata kebersihan dari sudut hati kita. Yang ni pun banyak dah ajar, dia kata. Tapi khutbah saya pada hari ni, dia kata dia nak cerita kebersihan yang ketiga, iaitu kebersihan akal seorang Muslim daripada najis kejahilan. Masya Allah, patut hang profesor, aku bukan ni. Hebat dia. Jadi dia terangkan berkenaan dengan kenapa dalam Islam ni menuntut ilmu wajib. Sebab apa? Sebab kejahilan tu satu bentuk najis dalam otak kita, tuan-tuan. Macam mana kita nak bersihkan najis dalam otak kita tu? Satu je caranya melalui ilmu. Maka kenapa dikaitkan dengan masjid? Ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW memang diajar di mana? Banyak diajar di masjid. Okey, jadi sebab tu tujuan masjid ni selain daripada kebersihan fizikal, selain daripada kebersihan hati, termasuk juga di dalamnya disampaikan ilmu-ilmu di dalamnya untuk membersihkan pemikiran kita daripada najis kejahilan. Itu yang kurang dibincangkan. Okey? Boleh faham
Kemudian disebut firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyintai orang-orang yang mutahhirin ni bukan orang yang bersih, orang yang sentiasa membersihkan diri dia. Itu maksud dia. Kecintaan ini merupakan kecintaan yang hakiki dan tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat disamai dengan cintanya makhluk. Adapun ashabut ta'til, orang yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahawa yang dimaksudkan cinta di sini ialah pahala ataupun kehendaknya. Mereka menafsirinya entah dengan perbuatan ataupun dengan kehendak. Tentu saja pendapat ini pendapat yang salah. Ta'til ni adalah orang yang dia kata Allah ni tak boleh ada sifat. Sebab kalau Allah ada sifat, manusia ada sifat, maka kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Jadi mereka kata Allah ni sepatutnya kalau dia ni nak lain daripada makhluk, maka dia tiada sifat. Hak ni memang berat nanang ke apa? Maka bila kita bawa ayat ni, kita kata bukankah kat sini Allah sebut wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah Subhanahu wa taala menyintai orang yang sentiasa nak membersihkan diri dia. Maka sabit sifat al-mahabbah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sabit sifat kecintaan. Allah menyintai tak? Ya, Allah menyintai. Maka Allah ada sifat menyintai. Cuma saja cara Allah cinta tu, yang tu tak samalah dengan cintanya makhluk. Betapa besarnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Muslim, antara hadis kegemaran saya. Apa kata Nabi SAW? Kasih sayang ataupun cinta Allah Subhanahu wa taala ni Allah bagi pada 100 bahagian. Hadis, antara hadis kegemaran saya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah bagi pada 100 bahagian. 99 bahagian tu Allah simpan untuk akhirat nanti. Allah simpan untuk orang mukmin di akhirat nanti. Satu bahagian ni yang kata Nabi SAW Allah beri kepada semua makhluknya dekat atas dunia sekarang. Maka daripada satu bahagian ni lah kita orang mukmin saling menyintai sama sendiri. Dan kecintaan Allah ini jugalah kita berkongsi dengan orang kafir. Maknanya di kalangan orang kafir, ada tak sifat kecintaan di kalangan orang kafir? Ada. Malahan bila dia nak expresskan dia punya sayang tu dengan majlis besar-besaran, kahwin pun semua kan, dengan macam ni boba, kahwin setahun cerai. Tu biasa orang barat kata lagu tu kan. Tapi ala kuliah nak kata ada tak di kalangan orang kafir pun ada tak sifat saling menyintai? Ada. Bahkan kata Nabi SAW, disebabkan lantunan besarnya kasih sayang Allah yang satu bahagian ni juga, kita melihat haiwan pun berkasih sayang sama mereka. Haiwan pun berkasih sayang sebab apa? Hasil daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tu berapa bahagian tuan-tuan dan puan-puan? Yang tu baru satu bahagian. 99 bahagian lagi Allah Subhanahu wa taala simpan untuk orang mukmin ke akhirat nanti. Maka sebab tu kita kata kecintaan Allah kepada makhluknya tidak dapat disamakan dengan kecintaan mana-mana makhluk. Subhanallah. Okey. Jadi ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun golongan ta'til ni, dia kata kalau kita kata Allah cinta sama macam makhluk cinta juga. Maka kita kata cinta ni bukan cinta, tetapi kita tukar perkataan cinta tu kepada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang ni ini adalah perkara-perkara yang termasuk selalu saya sebut sebagai tahrif. Yang ni bukan takwil, yang ni tahrif. Apa beza dia? Takwil ada dalil, tahrif ni tak ada dalil, dia pergi ubah ikut suka hati dia saja. Okey, itu tahrif. Baik, kemudian dikata firman Allah Subhanahu wa taala al-mutahhirin, bunyi azan ke bukan kan? Bukan. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala al-mutahhirin asalnya adalah al-mutatahhirin. Huruf ta dimasukkan ke dalam huruf ta kerana alasan pembentukan kata yang sudah dikenal untuk memudahkan. Maksudnya yang saya sebut tadi lah, mutahirin tu bukan maksud dia orang yang bersih, tapi orang yang sentiasa mencari kebersihan untuk diri dia. Dia berusaha untuk bersihkan diri dia. Okey, ini penutup insyaAllah. Tadi masa awal kuliah tadi kita kata bab perbincangan kita adalah larangan untuk menyembelih dekat tempat yang ada penyembelihan bagi selain Allah. Lepas tu ya ustaz pergi cerita Masjid Dirar, apa kaitan pula? Tadi cerita bab sembelih. Ini jawapan dia, apa kaitan? Dia kata bahawasanya kerana keberadaan ataupun kewujudan Masjid Dirar ini termasuk tempat untuk pelbagai kemaksiatan dalam rangka menciptakan kemudaratan. Tujuan Masjid Dirar tu dibina di atas dasar maksiat. Betul tak? Masjid Dirar tu bertujuan nak menjatuhkan Nabi SAW. Bertujuan nak buat perancangan jahat terhadap orang Islam. Bertujuan nak mengumpulkan orang yang berkomplot. Tujuan dia tu tujuan jahat.
maka disebabkan tujuan itu tujuan jahat, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ibadah kepada Allah dilakukan dalam Masjidil Dirar. Jadi sama juga kalau dekat kuil ke, saya ambil masa Ustaz. Sama juga kalau dekat kuil ke, dekat tokong ke, dekat ward ke, dekat apa ke, tujuan dibina perkara tu, tujuan dibina rumah tu adalah untuk apa dia? Kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tu untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah yang ditujukan untuk Allah tak boleh dilakukan dalam tu. Sama macam ibadah solat pada Allah tak boleh dibuat dalam Masjidul Dirar. Nampak tak? Jadi sama juga dengan benda-benda bab menyembelih ke, tunai nazar ke apa ke, sama sekali dilarang di tempat-tempat yang dibina bertujuan untuk kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ini kita kata apa dia? Dalam fiqh kita panggil apa dia ni? Yang ni qiyas tuan-tuan. Nampak tak? Ini qiyas. Ilah dia sama. Apa dia punya ilah dia? Masjid Dirar dibina di atas kekufuran. Sama juga dengan tokong-tokong, kuil-kuil dibina atas dasar kekufuran. Masjid Dirar dijadikan tempat untuk mengancam perkara jahat, perkara maksiat pada Allah dan Nabi SAW. Sama juga tempat-tempat rumah ibadah orang kafir ni dibina untuk kemaksiatan pada Allah dan Nabi SAW. Maka disebabkan ilahnya sama, maka hukum dia pun mesti sama. Yang ni kaedah apa? Yang ni kaedah qiyas. Okey? Wallahu a'lam. Baik, saya ingat sekadar itu saja sempat saya kongsikan. InsyaAllah tak ada arah melintang. Minggu depan di Bohong Pelang pula. InsyaAllah di Bohong Pelang pula. InsyaAllah tak ada arah melintang. Kita jumpa kat sana lah. Okay, saya serahkan kembali pada tuan gurusi kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.